Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid Arif TV dan masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Selatan, Thailand dan juga Filipina, Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now. Ya bedu-bedu, let's go. Come on yo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tekan butang subscribe. Ini kali kedua korang minta aku buat reaction terhadap statement ataupun konten yang dikeluarkan oleh yang aku anggap sebagai golongan ataupun orang-orang politik lah. Yang mana sebelum ni dia ada buat konten dekat TikTok yang mengatakan kalau Malaysia perang tak ada negara yang akan tolong. Dan kali ni pula dia ada cakap yang tentera Malaysia ni tak kuat. Itu yang orang cerita dekat aku lah, tapi aku tak tengok lagi. Aku rasa korang pun tahu siapa, tapi untuk nak mengelakkan orang ingat aku ni ada personal issue dengan dia, jadi aku akan kaburkanlah dia punya gambar, dia punya video tu, dan kita lebih nak fokus dekat dia punya isi konten dia. Jadi jom kita tengok apa yang dia nak cakap. Let's go. Terimalah hakikat bahawa dari segi aset kekuatan ketenteraan kita masih cakap lemah tak betul. Jauh di belakang banyak negara di dunia ini. Kalau dulu di Asia Tenggara kekuatan kita selepas Singapura dan Indonesia, namun kini kita turut berada di belakang Vietnam, Thailand, Filipina dan Burma. Semua negara di Asia Tenggara sekarang ni sedang berlumba memperkuatkan aset ketenteraan mereka. Ni sumber mana? Google? Kerana mereka sedar bahawa Asia Tenggara tidak lagi selamat dan aman seperti dulu, terutamanya melihatkan keadaan terkini di Laut Cina Selatan yang kelihatannya semakin tegang. Anda kena ingat, kalau ada sebuah saja negara di Asia Tenggara yang berperang dengan negara asing, terutamanya dengan negara kuasa besar secara rasmi, maka impaknya adalah pada semua negara Asia Tenggara. Dan pada waktu itu, hanya kita jaga kita, kerana setiap negara akan memfokuskan keselamatan negara mereka sendiri. Lupakan bantuan daripada negara asing, kerana ianya bukan mudah. Memandangkan setiap negara yang nak bantu itu ada habuannya. Sekarang fikirkan pula, berapa ramai dalam kalangan kita yang nak jadi sukarelawan perang nanti? Kalau kita sanggup pun, persoalannya, adakah kita tahu bagaimana nak menggunakan senjata? Nak perang ni bukan setakat menembak. Sebab tu pada pandangan saya, PLKN wajib diadakan semula supaya tahu asas dalam pertahankan diri dan menggunakan alat senjata. Kita jangan berangan seolah-olah kita ni kuat hanya kerana tengok filem perang. Ada banyak lagi tau realiti yang saya nak ceritakan. Kalau korang nak tahu, tolong kongsikan video ini dan kasih follow 1 kali. Okay. Last dia suruh like, dia suruh share, lepas tu dia suruh follow. Ni nak naikkan dia punya follower lah ni. Aku tak faham dengan abang rambut tegak ni kan. Dia tak habis-habis nak cakap yang Laut Cina Selatan semakin tegang lah, apa negara Asia Tenggara ni akan berperang lah, itulah ni lah. Alah, cakap je lah. Kau cakap pasal China lah, apa benda lah. Kan aku dah cakap banyak kali. Aku pun dah pernah buat video banyak kali sebelum ni. InsyaAllah memang China ni dia takkan berperang directly dengan Malaysia, sebab Malaysia bukan musuh orang. Dan sebenarnya situasi terkini geopolitik di kalangan negara-negara Asia Tenggara sebenarnya tak ada masalah pun. Kan baru je habis conference ASEAN tu. Tak ada pula ASEAN punya conference tu tiba-tiba ada baling-baling kursi ke, bergaduh-gaduh ke, bertengkar-tengkar ke. Tak ada pun. Kalau abang rambut cacak ni dia nak ukur kekuatan ketenteraan sesebuah negara tu hanya bergantung dengan nilai aset ataupun jenis aset, tak boleh bang. Last post aku sebelum aku menamatkan perkhidmatan adalah pegawai staf 2 strategi di peringkat tertinggi TUDM. Jadi ada perbincangan lah sedikit lah di kalangan-kalangan kita orang lah. Kita bersetuju bahawa yes, memanglah makin lama makin canggih aset-aset ketenteraan dekat dalam dunia ni. Tapi korang kena fikir tau, semakin canggih aset-aset ketenteraan sebenarnya semakin senang orang nak take down aset tu. Tak mustahil kalau aset-aset yang canggih-canggih yang dibangga-banggakan tu bila dia di-deploy ke, dilancarkan ke, dengan hanya satu button je boleh melumpuhkan aset-aset ni. Aku tunjuk sebagai contoh lah F-22 Raptor. Yang orang bangga-banggakan apa semua kan, stealth lah, apa benda lah. Kenapa tiba-tiba dia decommission? Sebab US sendiri tak mampu
nak tanggung kos dari segi maintenance. Sebab mahal sangat pun. Lepas tu kalau abang rambut cacat tinggi ni, dia nak buat kesimpulan hanya berdasarkan aset yang Angkatan Tentera Malaysia ni adalah lemah. Hello abang, takkan kau tak track back balik macam mana Angkatan Tentera Malaysia kita ni punya performance? Tengoklah masa apa benda Al-Maunah tu, lepas tu masa dekat Lahad Datu, lepas tu yang pesawat China tu lagi. Ni baru je keluar cerita Malbat ni. Kau tengok macam mana tentera kita punya performance. Itu satu part lah yang mungkin aku sedikit kurang bersetuju dengan dia. Yang lain jangan koyak lah. Tapi ada satu part lagi tu yang dia kata dia mencadangkan supaya PLKN ni dihidupkan balik. Okey, asas penubuhan PLKN ni sebenarnya dah bagus dah. Kita tengok macam dekat Korea, macam dekat Singapura yang macam dia bagi latihan ketenteraan apa semua tu kan. Tapi bang, PLKN ni bang, aduh, makan banyak duit bang. Itulah kontrak masuk lah apa benda lah. Aku rasa benda ni semua orang tahu. Malah bekas-bekas pelatih PLKN pun tahu bang. Ini cadangan aku. Daripada kau nak menubuhkan kembali PLKN, kau nak buat balik uniform baru, nak buat tu jabatan baru apa semua, kau gunakan apa yang ada je. Angkatan Tentera Malaysia, laut, udara, darat, masing-masing dah ada pasukan simpanan sendiri dah. Kita ada watannya, kita ada PSS TLDM, kita ada PSS TUDM. Kalau nak buat macam dekat Singapura, nak buat macam dekat Korea yang mewajibkan seluruh rakyat dia untuk menjalani latihan ketenteraan yang basic asas tu, suruh je lah masuk watania. Tak payah pening-pening dah kau nak tubuhkan jabatan baru, kau nak buat baru. Ini semua ni buat duit ni, semua kontraktor masuk apa semua ni. Kem-kem tentera, kem-kem watania apa semua ni dah memang banyak dekat Malaysia ni kan. Lepas tu tak payah fikir dah nak apa design loring apa. Kita hanya perlu memenuhi strength sahaja berdasarkan infantry yang telah sedia ada. Dan aku rasa kalau rakyat Malaysia ni lalu latihan wataniahan, aku rasa lagi piau kot daripada PLKN kan. Lagilah bagus. Kalau betul-betul lah cadangan aku ni diterima baik dan mungkin satu hari nanti mewajibkan seluruh rakyat Malaysia lalu latihan wataniah mungkin setahun ke 6 bulan ke. Ini cadangan aku satu lagi. Bila dah start training tu, tolong jangan ada campur tangan daripada kerajaan ke politik ke, nanti jadi cacak marba habis. Last kali gambaran yang cuba diberikan oleh abang rambut cacak tegak tinggi apa semua ni kan, nak menampakkan bahawa aset ketenteraan kita ni lemah sangat apa semua kan. Bang, tengok hari tu masa Perik Merdeka, semua aset-aset dah keluar bang. Mungkin aset-aset ketenteraan kita ni bukanlah yang paling baru, bukanlah yang paling canggih. Bang, barang lama tu kadang-kadang lagi bagus daripada barang yang baru tau. Sebagai contoh, kita tengoklah cerita Top Gun yang baru tu sendiri lah. Tengoklah last dia pakai apa? Dia pakai F-14 juga. Jadi macam ni lah bang. Kalau kau bukan orang tentera, kalau kau tak pernah ada pengalaman dalam tentera, kau tak pernah jejak kaki menjalani latihan tentera dan sebagainya, tak payahlah bang nak buat konten-konten nak meracuni fikiran rakyat Malaysia ni. Kononnya tentera kita ni lemah sangat. Bukan saja tak perlu nak terpengaruh sangat dengan filem-filem tentera ni, malah tak perlu nak teracun sangat dengan Google, video-video YouTube yang orang duk buat nak compare kekuatan tentera ni. Korang boleh share video ni dan sekiranya kalau ada sebarang komen, bolehlah komen kat bawah. Jangan lupa untuk tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng untuk notification video-video pada channel YouTube Rais Hamid selepas ini insyaAllah. Semoga semua je dimudahkan urusan, dimurahkan rezeki dan insyaAllah kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Bye-bye. See ya. Ha!